Assalamualaikum, saya akan menceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Misteri kematian tiga janda yang pernah menggemparkan Sabak Bernam. Kejadian yang berlaku di Sabak Bernam, Selangor ini sudah lama. Mungkin mereka yang membesar sekitar tahun 70-an pernah mendengar kisah ini. Pada tahun 1982, satu kejadian yang menggemparkan berlaku di 3 buah kampung, yaitu Sungai Tengah, Tebuk Jawa, dan Parit Enam di Sabak Bernam. Ia berkaitan tentang pembunuhan kejam 3 orang janda. Dalam ketiga-tiga kes tersebut, mangsa yang menjadi sasaran pembunuh adalah wanita berstatus ibu tunggal yang mempunyai anak perempuan bungsu. Kes pertama berlaku pada bulan Julai 1982. Seorang wanita yang merupakan ibu tunggal berusia 40 tahun ditemui mati pada 12 tengah hari oleh anak perempuan bungsunya di kampung Sungai Tengah. Sewaktu dijumpai, mayat mangsa dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah di bawah sebatang pokok berhampiran rumahnya. Lebih mengerikan, leher mangsa telah dikelar hampir putus. Namun begitu, siasatan pihak polis tidak menemui sebarang bukti kukuh untuk mengaitkan motif pembunuhan tersebut. Ini kerana sewaktu mayat dijumpai, mangsa lengkap berpakaian dan tiada kesan menunjukkan dia telah dirogol ataupun disamun. Lebih kurang sebulan kemudian, pertengahan bulan Ogos 1982, penduduk di kampung Tebuk Jawa pula gempar dengan penemuan satu lagi mayat yang hampir putus kepala. Mengikut cerita penduduk di situ, mayat tersebut merupakan seorang wanita dalam lingkungan umur 39 tahun. Mangsa yang dibunuh juga seorang ibu tunggal yang mempunyai anak perempuan bungsu. Sewaktu pihak polis memeriksa mayat di lokasi kejadian, mereka mendapati kes tersebut serupa dengan kejadian bunuh yang berlaku di kampung Sungai Tengah. Pertama, identiti mangsa yang dibunuh adalah wanita yang bergelar janda. Kedua, cara pembunuhan juga sama seperti mangsa yang digelar di leher hingga hampir terputus dengan senjata yang tajam. Persoalannya, siapa yang melakukan pembunuhan kejam ini? Apakah motifnya? Dan mengapa hanya mensasarkan golongan janda yang mempunyai anak bungsu perempuan? Tidak lama selepas mangsa kedua, pada awal bulan September 1982, satu lagi penemuan mayat seorang wanita berlaku di kampung Parit Enam, Sungai Besar. Mangsa ketiga ini adalah seorang ibu tunggal berusia 40 tahun. Menurut anak saudara mangsa bernama Muhammad Zahar yang pernah kami temu bual dahulu, sewaktu mayat arwah ibu saudaranya ditemui, kedudukan mayat dalam keadaan terbaring kaku di dalam semak berdekatan rumahnya. Badannya penuh dengan darah dan lehernya hampir terputus, disembelih oleh pembunuh. Difahamkan ketika kejadian berlaku, ibu saudaranya keluar menuju ke bilik air yang terletak di luar rumah. Tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenali dengan berpakaian serba hitam, menyerang mangsa lalu mengheretnya ke dalam semak sebelum membunuh. Peristiwa pembunuhan itu disaksikan oleh anak perempuan bungsunya. Bagaimanapun, mangsa yang ketika itu di bawah umur terlalu trauma dengan kejadian yang disaksikannya itu.
Menurut Muhammad Zahar, ketika siasatan forensik dilakukan, pihak polis tidak menemui motif yang menjadi punca pembunuhan itu berlaku. Malah, saksi utama yang menyaksikan kejadian bunuh itu ialah anak perempuan bongsu mangsa. Tidak diambil keterangan. Ekoran masih di bawah umur. Selepas kejadian tragis 3 orang janda dibunuh berturut-turut itu, tiada lagi kes yang serupa dilaporkan. Keadaan kembali aman. Namun begitu, sehingga ke hari ini, pembunuh ketiga-tiga ibu tunggal itu masih tidak diketahui siapa yang membunuh janda-janda itu. Mengapa mangsa yang dipilihnya mempunyai ciri-ciri yang sama? Apakah motif pembunuh? Persoalan itu masih kekal misteri sehingga ke hari ini. Mengapa hanya janda yang mempunyai anak bongsu perempuan dipilih pembunuh juga terus menjadi tanda tanya. Setelah hampir 4 dekad peristiwa hitam itu berlaku, tidak diketahui apakah si pembunuh itu masih hidup ataupun tidak. Pada hari ini, sungguh pun dia terlepas daripada hukuman dunia. Namun dia tidak akan terlepas lari daripada hukuman di akhirat kelak. Cerita sampai di sini, ada salah dan silap, tersasul kata, tergulung lidah. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Syukur alhamdulillah.